Malaysia, salah satu negara yang kaya dengan pelbagai sumber dan maju dari segi ekonomi. Negara Malaysia juga kaya dengan pelbagai kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India dan lain-lain. Sejak merebaknya virus corona pertama kali yang ditemui di Wuhan, China pada akhir Disember 2019, wabak tersebut merebak di China dan membawa ke negara-negara lain termasuklah negara kita, Malaysia. Penularan virus yang serius mencetuskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara, di mana rakyat Malaysia harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Adakah PKP atau PKPP menjejaskan ekonomi negara? Untuk mengenal pasti jawapan, maka ahli kumpulan kami melakukan kajian berdasarkan tempoh PKP hinggalah tempoh PKPP, iaitu perubahan dan pembaharuan ekonomi negara Malaysia. Okey, Assalamualaikum. Saya daripada Wakil KPM Muhammad Melaka. Saya nak tanya, suatu PKPP ni, apa kesan terhadap perniagaan Piman? Kesannya adalah agak besar sikit, orang tak ramai. Lepas tu sale pun naik turun lah. Tak ada macam. Tapi bila dah habis PKPP tu, auto ramai. Kedai ni masih buka tak? Buka, tak ada ni lah. Tak ada tutup. Memang tak pernah tutup lah? Macam mana pula dengan pendapatan? Bukan gaji ataupun barang ni? Tak lama, makin masuk. Makin sedap. Makin lama makin tambah. Itu kita gaji makin tambah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya daripada Wakil KPM Muhammad Melaka. Di sini saya nak tanya Cik beberapa soalan lah. Okey, pertama, apa kesan pada perniagaan Cik sebelum dan sewaktu PKPP ni jalankan? Sebelum, alhamdulillah agak memperasakan, ramai juga lah yang membelinya. Semasa PKP ni agak berkurangan lah, sebab dah disarankan suruh ikut SOP. Jadi orang ramai takutlah. Bagaimana pula dengan pendapatan Cik? Dari segi nak beli barang mentah tu terjejas atau tidak? Terjejas sikit jugalah. Sebab tak ada yang membeli. Kadang-kadang ada, kadang-kadang satu hari tu habis juga, kadang-kadang satu hari tu tak habis. Jadi susahlah nak. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, sekarang berlakunya pandemik COVID-19. Okey, apa pendapat Cik mengenai kesan atau impaknya kepada sektor pelancongan? Okey, pendapat saya, pada masa kini terdapat beberapa kesan yang tular di media sosial ataupun di mana-mana, iaitu kesan yang pertama ialah kekurangan pelancongan datang ke Malaysia. Okey, seterusnya, berdasarkan statistik Januari hingga Mac 2020, perbelanjaan pelancongan antarabangsa merekod penurunan sebanyak 41.5% daripada 21 bilion pada 2019 kepada 12 milion. Katanya, menurut penularan wabak COVID-19 bukan sahaja memberi impak negatif kepada Malaysia, tetapi turut dialami hampir semua negara di seluruh Malaysia. Okey, untuk kesimpulannya, apa yang Cik dapat huraikan? Okey, pendapat saya, kesimpulannya ialah terdapat beberapa langkah yang dikeluarkan dan dilaksanakan untuk meningkatkan lagi sektor pelancongan di negara kita, ialah semua pihak wajib tampil dan menunjukkan iltizam yang tinggi untuk membantu kerajaan Malaysia mempromosikan destinasi pelancongan yang hebat. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Assalamualaikum, saya
memperfasalkan BJKP akan akan lebih lanjut terhadap negara yang sedang melawan COVID-19 ini. Daripada Dewan Pemuda Ikatan Malaysia DPIM ingin menyentuhkan aspek implikasi COVID-19 kepada ekonomi negara secara khususnya. Antara petunjuk tahap kesihatan ekonomi tempatan yang boleh digunakan pakai adalah Indeks Pelapor IP ataupun Leading Index dan Indeks Harga Pengguna SIHP atau Consumer Price Index. IP ini menunjukkan kadar pertumbuhan tahunan dan kitaran perniagaan tempatan yang secara terus implikasi COVID-19 kepada ekonomi dan negara. Tiada permintaan, manakala tiada perniagaan baru dijana kerana masing-masing bertukus lumus menyelamatkan syarikat sedia ada agar tidak ditutup. Bagaimanapun, terdapat sedikit momentum positif yang dicatatkan oleh jangkaan nilai jualan di sektor perbuatan yang menyumbangkan 2.1% kepada perubahan peratusan IP pada bulan rujukan memandangkan perniagaan dibenarkan untuk beroperasi semula pada Mei 2020. Kini, negara dilanda gelombang ketiga pandemik COVID-19 yang mengakibatkan negara terus berhadapan ketidaktentuan ekonomi sejak awal tahun ini. Banyak sektor pekerjaan dan perniagaan terkesan dengan dugaan terbaru ini selepas dibenarkan menjalankan aktiviti harian mengikut SOP ketika dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Krisis ekonomi dihadapi negara kini berbeza dengan krisis pernah berlaku dahulu. Krisis sebelum ini secara amnya berpunca kemerosotan asas ekonomi itu sendiri. Namun, krisis kali ini pula disebabkan faktor luaran bukan ekonomi, iaitu COVID-19 yang kehadirannya menyebabkan asas ekonomi negara merosot. Faktor itu perlu ditangani sekiranya negara ingin memulihkan ekonomi kepada tahap sedia kala. Krisis sebelum ini banyak bertumpu pada sektor tertentu sahaja, terutama sektor kewangan seperti pada 1997 hingga 1998 dan kesannya pada permintaan kebiasaannya hanya bertumpu kepada sama ada permintaan dalaman atau luaran. Bagaimanapun, krisis ini memberi kesan kepada kebanyakan sektor dan pengurangan permintaan pada kedua-dua sektor dalaman serta luaran. Seperti kita ketahui, kesan COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia pada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan adalah hebat hingga pertumbuhan menjadi negatif. Pelaksanaan PKP secara langsung menghalang pergerakan aktiviti ekonomi dalam pelbagai sektor atau cuma membenarkan aktiviti ekonomi bergerak dengan kadar lebih perlahan daripada sebelumnya. Kerisauan rakyat sendiri untuk membabitkan diri dalam aktiviti ekonomi kerana khuatir dijangkiti COVID-19 menambahkan lagi beban sedia ada. Dalam tempoh PKP bermula Mac, banyak sektor perniagaan terkesan akibat permintaan merudum dan kesukaran mendapatkan sumber untuk pengeluaran, termasuk sektor perusahaan kecil dan sederhana, iaitu PKS. Hal ini juga memberi kesan negatif kepada pekerja yang sebahagian terpaksa diberhentikan untuk pengurangan kos atau syarikat menamatkan operasi. Kemudian, ekonomi mula bergerak kembali selepas kerajaan melonggarkan syarat PKP selepas beberapa bulan PKP dilaksanakan. Permintaan mula meningkat, terutama permintaan dalam negeri dan memberi peluang kepada perniagaan, termasuk PKS untuk bernafas semula walaupun pemulihan sepenuhnya masih jauh untuk dicapai. Bagaimanapun, gelombang ketiga COVID-19 yang bermula baru-baru ini membawa semula cabaran kepada ekonomi negara. Kedudukan kewangan PKS yang masih dalam keadaan tidak stabil akan menjadi lebih sukar. Apa yang boleh dilakukan mungkin dengan menjalankan PKP untuk kawasan tertentu yang mempunyai kes COVID-19 tinggi sahaja. Pada masa sama, memastikan segala prosedur operasi standard dipatuhi peniaga dan orang ramai di kawasan lain. Kerajaan juga perlu memikirkan kaedah urus niaga baharu yang kurang membabitkan perjumpaan, iaitu seperti kaedah dalam talian. Fasiliti bagi operasi dan urus niaga secara maya ini perlu dibangunkan atau dimajukan bagi membantu operasi perniagaan, termasuk PKS, kerana kita tidak dapat memastikan bilakah COVID-19 ini akan lenyap.
Oleh itu, ekonomi perlu bersedia dengan kaedah operasi dan urus niaga kalis kejutan wabak. Selain itu, kerajaan perlu membuat penjimatan pada sektor atau projek tertentu yang mempunyai kesan putaran rendah dan bersifat jangka panjang. Dana dijimatkan ini boleh disalurkan ke sektor atau projek yang mempunyai kesan putaran lebih tinggi dan meluas serta operasi membabitkan rakyat secara terus. Kesan negatif gelombang ketiga atas PKS juga boleh digurangkan dengan kerajaan mengambil tindakan boleh membantu mereka meneruskan operasi. Sebagai contoh, lanjutan moratorium dan bantuan gaji pekerja secara bersasar bagi PKS yang memerlukan. Cara ini bakal membantu PKS dalam operasi mereka, seterusnya membantu mengekalkan pekerja mereka. Ini mampu memperlahankan kenaikan kadar pengangguran yang kini dialami negara. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah mematuhi SOP yang telah diberikan oleh kerajaan. Jadi, pakai penutup muka, hand sanitizer dan jaga penjarakan sosial agar wabak penularan COVID-19 ini tidak akan merebak secara meluas. Saya Muhammad Syahmi bin Kamaruzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.